Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Okey, jadi kita teruskan sesi pembelajaran kita bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tahun 5 pada hari ini. Okey, topik pertama kita pada kali ini ialah teknologi rumah tangga. Okey, tajuk kecil dia adalah mengenali jenis-jenis mata jahitan ya. Jadi pada kali ini kita akan mempelajari ya, sama-sama kita akan mengenali jenis-jenis mata jahitan. Okey, di sini buku teks ya. Okey, jadi cikgu harapkan kamu semua ada buku teks. Okey, kalau tak ada buku teks, tak terima lagi pada sekolah, okey, tak apa, kita gunakan buku teks yang digital. Okey, muka surat 2 dan 3 nampak teknologi rumah tangga. Okey, dia cerita pasal seorang keluarga ni datang ke kedai jahitan. Jadi maksudnya teknologi rumah tangga juga salah satu elemen dalam reka bentuk dan teknologi. Okey, bagaimana nak menghasilkan. Ada banyak teknologi rumah tangga ni. Contoh macam kita memasak, menjahit. Okey, ada banyak lagi. Okey, nampak. Jadi pada hari ini dalam buku teks kamu muka surat 4 dan 5. Yang ini yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu kenali mata jahitan. Ya, ada 6 jenis mata jahitan yang perlu kamu memahami, mengenali, menghafal, tengok rupa bentuk dia, macam mana rupa bentuk dia, nak tahu apa fungsi dia. Okey. Okey, sebelum tu kita perkenalan secara umum Okey, teknologi jahitan, terdapat banyak artikel jahitan di sekeliling kita. Okey, itulah dia teknologi Bila cikgu sebut ni, cikgu nampak ada satu perkataan istilah baru, iaitu artikel jahitan. Okey, ramai murid akan tanya kepada cikgu, "Cikgu, apa tu artikel jahitan? Apa tu artikel jahitan?" Jadi cikgu nak terangkan artikel jahitan ni adalah hasil jahitan. Okey, apa hasil jahitan itu dipanggil artikel. Kita tengok contohlah. Okey, yang pertama, dekat rumah kamu mesti ada baju, t-shirt. Okey, ini adalah contoh artikel jahitan. Kain pelikat. Kain pelikat juga adalah artikel jahitan. Okey, seterusnya seluar. Seluar juga adalah artikel jahitan. Senang cerita, apa-apa yang menggunakan benang ya untuk dijahit, itu adalah artikel jahitan. Contoh lain juga nampak katakan cikgu ni. Ini adalah tudung Tudung juga dijahit. Kalau kamu tengok betul ada jahitan, jadi ini adalah artikel jahitan. Faham Okey, fahami istilah dalam teknologi jahitan. Okey, kita tengok apa istilah-istilah yang bila kita nak masuk dalam bidang penjahitan ni ada istilah-istilah dia. Tapi sebenarnya tak susah. Istilah dia ni nama lain, tapi benarnya kita faham, cuma nama dia lain. Okey, yang pertama fabric. Okey, fabric apa tu fabric? Iaitu kain yang diperbuat daripada benang yang ditenun. Contoh fabric ialah kapas, linen dan sutera. Okey, senang cerita bila sebut fabric, kamu ingat dalam fikiran kamu kain. Kain adalah fabric dan fabric adalah kain. Itu yang senang cerita murid. Cikgu bagi yang mudah faham Cuma kita sebut perkataan lain dalam istilah teknologi jahitan. Orang sebut fabric. Macam kita sebut kain Jadi itulah dia, maksud dia sama je. Okey, artikel jahitan. Okey, hasil jahitan yang menggunakan fabric melalui proses jahitan mesin atau jahitan tangan. Okey, macam cikgu sebut tadi, artikel jahitan apa dia? Dia adalah hasil jahitan yang menggunakan fabric, yang menggunakan kain. Okey, melalui proses jahitan tangan ataupun kita guna mesin. Jadi kalau macam murid-murid pergi ke kedai bandar contoh kedai bandar okey, lepas tu murid-murid nampak ada tukang jahit, dia sedang menjahit seluar, betulkan seluar, ada yang dia buat baju. Okey, jadi apa benda yang dihasilkan, hasil daripada yang dia menggunakan jahitan tu, tak kiralah jahitan mesin ke atau tangan, itu adalah artikel jahitan Seterusnya mata jahitan. Okey, digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik,
membuat kemasan tepi fabrik dan juga sebagai hiasan. Okey, mata jahitan. Kita yang keliru artikel jahitan adalah hasil. Mata jahitan adalah jenis-jenis jahitan yang digunakan untuk mencantumkan kain. Contoh macam ni lah, cikgu tunjuk lagi sekali ni kain. Okey, mata jahitan tu adalah hasil dia. Bukan hasil, maaf saya adalah jenis dia. Kita jahit macam ni. Kita nak jahit kat kain ni, nak gunakan jahitan macam mana rupa dia. Itulah nama mata jahitan. Ataupun cikgu nak ada dua kain, cikgu gabungkan kain ni. Lepas tu cikgu nak jahit, cikgu nak cantumkan. Tak boleh guna gam. Cikgu tak boleh guna gam. Kain fabrik kalau nak dicantumkan kena menggunakan konsep jahitan. Kena gunakan jahitan. Jadi kena guna mata jahitan. Kita nak jahit macam mana? Kenalilah mata-mata jahitan yang sesuai. Okey. Okey, kat sini dekat muka buku teks kamu muka surat 4 tadi Okey, kita cuba kenal dengan 3 mata jahitan dulu. Yang pertama, yang atas sekali tu Okey, dia dipanggil jahitan Kia. Okey, murid-murid bolehlah baca dan cuba faham. Okey. Kalau ada buku teks, ada buku tulis, salin dekat buku tulis tu. Jahitan Kia. Apa tu jahitan Kia? Dia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Okey. Dia juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian klem yang meretas. Okey, cikgu sebut lagi sekali Digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian klem yang meretas. Klem yang meretas. Apa maksud dia klem yang meretas tu? Okey. Bila cikgu sebut klem, sedang cerita macam ni lah. Pernah tengok orang buat kari pap? Macam mana proses nak masak kari pap tu Kari pap yang bulat, tertutup, dekat inti, kita akan tutup. Betul tak? Tutup, lepas tu kita akan klem. Yang buat dia punya atas tu, klem. Senang cerita, klem ni adalah nak mencantumkan dua kain. Okey, ni dua kain, cikgu cantumkan. Cikgu nak klem. Ni nama dia nak klem. Kita nak claim, nak mencantumkan dua kain yang meretas. Okey, maksud yang lain selain meretas tu kadang-kadang kain tu tertanggal, benang tertanggal. Macam ni seluar kamu tiba-tiba dia dah kuat dah. Macam ni. Tiba-tiba dia benang tu tertanggal. Dia tertanggal sikit. Jadi kita nak jahit balik. Nak bagi dia nampak kemas balik. Itulah maksud dia meretas. Okey. Yang cikgu faham lah. Sebab cikgu pun baru belajar juga bab jahitan ni Okey, jahitan ni kukuh, rapat dan kelihatan seperti jahitan mesin. Betul? Dia memang yang asas, dia memang rapat. Tengok pada gambar rajah tu, rapat dah. Okey. Dan seterusnya jahitan ni boleh digunakan sebagai pengganti jahitan mesin. Okey, lupa cikgu nak sebut lagi sekali kita akan mengenali jenis-jenis mata jahitan. Jahitan apa? Jahitan tangan. Okey, ada 6 jenis mata jahitan yang kita akan kenal pada hari ini, iaitu yang menggunakan jahitan tangan, bukan mesin tangan. Okey. Seterusnya nombor 2, jahitan jelujur halus. Okey, jahitan jelujur halus digunakan sebagai jahitan tetap. Okey, dia juga boleh sebagai tetap. Sama dengan Kia tadi. Dia digunakan untuk membuat kedutan atau selaman pada fabrik. Jahitan ini juga digunakan untuk membaiki kelepek yang meretas. Dia juga boleh menggantikan jahitan mesin. Okey, cikgu dapat perkataan baru lagi. Jahitan ini digunakan untuk membaiki kelepek yang meretas. Kelepek, apa maksud kelepek tu? Okey, contoh yang paling mudah. Ni baju kamu lipat. Kamu lipat. Ni nama dia. Bila kamu dah lipat ni lah kelepek nama dia. Ni lah nama kelepek. Atau cara mudah yang lain, kamu tengok dekat baju kamu. Dekat baju kamu, t-shirt kamu, tengok dekat bawah t-shirt kamu tu, akan ada bahagian yang kelepek, yang dilipat. Dia lipat, lepas tu dia jahit. Itu adalah kelepek. Okey. Macam cikgu baju lengan lengan cikgu ni, ini pun kelepek. Dia dah jahit kelepek. Okey, faham kelepek yang meretas. Okey. Okey. Okey, jadi dah faham kelepek tadi Okey, kita tengok seterusnya, mata jahitan seterusnya.
Okey, yang bawah ni. Okey, dia ada jarak yang panjang. Jarak yang jauh sikit itu dinamakan jahitan jelujur kasar. Tadi jelujur halus, sekarang jelujur kasar. Okey, jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Okey. Macam mana nak kata jahitan sementara? Okey, yang tadi jahitan kia dengan jahitan jelujur halus sebagai jahitan yang tetap. Tiba-tiba jelujur kasar ni, jahitan jelujur kasar adalah digunakan sebagai jahitan sementara. Maksudnya begini, pernah tengok tak mak kamu, okey, atau kakak kamu dia nak menjahit lencana. Okey, lencana di poket di poket. Jadi sementara dia nak jahit dengan yang tetap, kalau dia ada mesin lah, okey, sebelum nak bagi tetap, dia kena jahit sikit. Jahit sikit lencana tu supaya dia kedudukan dia tetap. Dia tak bergoyang dah. Lepas tu dah buat jahitan tu, barulah dia jahit yang betul-betul guna mesin. Lepas tu baru tanggal balik yang benang yang jelujur kasar ni. Okey, faham Selain lencana, tanda nama, tanda nama yang kat sekolah tu kan, ada nama, nak letak tak boleh pakai gam. Jadi kita kena jahit. Jadi kalau kita letak terus kat baju kamu, mak kamu jahit terus jahitan jelujur halus ke jahitan kia ke, dia dah siap tu nanti dia tengok sengit. Jadi boleh buat, tapi kalau dia pakar dia akan nampak kemas. Tapi nak lebih nampak lebih terurus, jadi kita gunakan jahitan jelujur kasar dahulu. Jahit dia secara jarak yang jauh supaya dia tetap. Kita akan tengok, oh tak sengit. Dah tak sengit, barulah kita boleh jahit yang tetap. Tanggal balik benang yang jahitan jelujur kasar tu. Okey, murid faham Okey, jadi ini dia. Nampak lagi sekali yang atas sekali adalah jahitan kia. Lepas tu yang tengah tu jelujur halus, dan yang bawah tu jahitan jelujur kasar. Tengok rupa bentuk dia lah. Okey. Seterusnya. Okey, ada lagi 3 lagi jenis mata jahitan yang kita perlu kenal lah. Okey, jahitan insang pari. Ya, dia digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik, tepi kain okey, nampak gambar dia macam mana. Okey. Ini biasa kita lihat. Ini jahitan tangan. Okey, kalau nak mudah, murid-murid boleh tengok dekat baju, kat hujung baju tu, nampak dia ada jahitan insang pari tu, yang banyak, yang kemas sikit tu ataupun kat sini lah, cukup buat contoh ni kain, ni tudung tudung, jahitan tepi, bahagian tepi. Ini kemas. Sebab apa dia kemas? Sebab ini adalah mesin zaman sekarang teknologi moden guna mesin. Jadi dia punya jahitan insang pari dia kemas lah. Okey, jadi ini adalah contoh insang pari, tapi menggunakan mesin jahit industri kat kedai-kedai kilang-kilang tu. Okey, jahitan ni juga boleh digunakan sebagai jahitan hiasan. Betul? Kalau kamu tengok kat seluar jeans, ada dekat t-shirt kadang-kadang ada dia jahitan tu dekat bahagian luar, dia ada macam jahitan insang pari. Dia ada rupa dia lain sikit. Okey, kena faham Okey, seterusnya jahitan sembat. Okey, jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepek atau bahagian hiasan. Okey, bila sebut untuk jahitan tepi, jahitan yang tetap. Okey, untuk bahagian kelepek atau bahagian hiasan. Cikgu tengok rupa gambar rajah ni pun boleh juga untuk kita nak menjahit apa? Lencana, tag nama, boleh juga. Cuma nampak dia tak kemas lah sebab dia kat luar kan, kalau tengok gambar rajah ni. Okey, jahitan ini halus, rapat dan kukuh serta boleh dilihat dari sebelah luar pakaian. Okey, seterusnya jahitan sembat juga biasanya digunakan untuk mengemaskan dan menjahit kelepek baju kurung. Yalah, kita tengok baju kurung macam mana dia yang hujung, bahagian kelepek dia yang cikgu sebut tadi dia guna tak jahitan sembat ni? Kalau dia tak guna, okey macam ni lah. Kalau dia tak guna, murid-murid jangan risau, bukan, ini adalah jahitan tangan. Jadi kena faham jadi baju-baju kain, contoh kalau yang murid-murid ambil sekarang, itu sebenarnya dah terkini.
iaitu mereka bahan-bahan ni, artikel-artikel jahitan ni dijahit menggunakan mesin jahit. Okey, bukan guna tangan guna mesin jahit. Jadi susah kita nak cari juga. Ini orang-orang zaman dulu lah. Orang-orang lama dulu mereka nak menjahit baju, jahit seluar. Okey, nak buat baju, buat seluar, buat kain apa, mereka akan guna mata jahitan yang inilah, yang guna tangan ni. Okey. Seterusnya jahitan silang pangkah. Okey, jahitan silang pangkah ni jahitan yang digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepek, lipatan dan tepi kain. Ia juga boleh digunakan sebagai jahitan hiasan. Okey, tengok rupa dia macam mana. Okey, kalau nak kata istilah dia ni, maksud dia pun lebih kurang sama dengan jahitan sembat tadi kan, mengemaskan bahagian kelepek, tepi kain ni. Tapi nak tahu apa beza dia, kat rupa dia lah sekarang ni. Dia punya rupa dia bagaimana. Tengok, cikgu harap murid-murid dapat mengenali tengok rupa dia macam mana rupa 6 jenis mata jahitan tadi tu. Kalau nak lebih detail, murid-murid boleh merujuk pada YouTube. Okey, buka YouTube. Okey, tulis jahitan Kia. Macam mana rupa dia. Okey, macam mana rupa lagi jahitan sembat, jahitan insang pari, silang pangkah, jelujo halus, jelujo kasar. Jadi kat situ nanti YouTube dia akan tunjuk dengan lebih detail macam mana rupa jahitan itu dibuat. Okey, jadi untuk sekarang ni murid-murid hanya perlu belajar secara teori. Okey, kita kena tahu yang pertama nama jahitan. Okey, yang kedua rupa dia. Macam mana rupa dia. Tu yang kedua. Yang ketiga istilah dia lah. Istilah dia apa dia punya maksud dia yang digunakan untuk apa. Okey, tapi jangan risaulah jangan pening-pening kepala. Kita kena open minded, kena lapangkan fikiran kita. Jangan fikir susah cikgu. Dia tak macam sejarah, tak macam sains tu kena hafal. Yang ni hafal tak ada sangat. Kita hanya tengok, tahu rupa dia, insya-Allah kita boleh buat. Okey murid-murid. Okey, ni rupa dia lah. Nampak jahitan insang pari, jahitan sembat, jahitan silang pangkah. Okey, balik rumah nanti bukan balik rumah lah, sebab dah berada kat rumah kan time PKP ni. Buka almari baju mak ayah ke, baju kamu almari, ambil contoh satu pakaian. Ambil elok, jangan ambil berterabur. Ambil elok, tengok macam mana rupa dia. Apakah rasa ni, apakah jenis mata jahitan ni. Okey, walaupun dia takkan sama sebab itu adalah jahitan yang menggunakan mesin. Tapi kita bolehlah agak-agak boleh tengok rupa dia. Kita boleh nampak jahitan Kia tu macam mana. Sebab mesin sekarang dia jahitan Kia ni dia normal. Dia biasa digunakan. Okey, sama juga dengan insang pari. Okey, itu mesin dah biasa ada dah. Okey, tengok seluar jeans abang kamu ke ayah kamu, tengok tepi dia, buka tengok dalam belakang dia macam mana rupa dia. Itulah rupa mata jahitan tu. Okey, dah selesai dah. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini, iaitu cikgu harapkanlah kamu dapat mengenali dah mata-mata jahitan. Okey, jadi jenis-jenis mata jahitan ni kalau kita ulang balik, ada 6 mata jahitan yang perlu kamu kenal. Kia, jahitan Kia, jahitan jelujo halus, jahitan jelujo kasar, jahitan insang pari, jahitan sembat, dan last sekali jahitan silang pangkah. Okey Okey, jadi ada persoalan kat sini. Okey, cikgu, artikel jahitan ni ada benda lain lagi tak kita boleh jahit selain daripada fabric ni? Okey, ada tak? Ada tak rasa? Ada. Kasut kita boleh jahit, banner kita boleh jahit, apa lagi? Tikar plastik kita boleh jahit. Lagi apa lagi? Kulit kita boleh jahit. Orang yang luka kat hospital tu kan, kita boleh jahit. Tapi macam mana? Kita kena guna benang yang bersesuaian. Sama kasut memang ada orang jahit, tapi dia kena guna benang dan jarum yang bersesuaian. Faham Jadi banyak benda kita boleh jahit, tapi kena bersesuaian. Okey, jumpa lagi.